Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini special sikit, saya berada di Klang, iaitu di kilang memproses makanan Adia Global. Jadi selama ni saya buat video tentang makanan. Pada kali ini saya buat juga video tentang makanan tapi di kilang. Sebelum ni anda pernah tengok makanan-makanan yang di retort, tetapi anda tak pernah tengok proses dia. Hari ini Adia Global berkongsi dengan kita bagaimana makanan-makanan ni di retop. Ni dia kilang memproses makanan Adia Global. Tu dia. Orang lain tak pernah tengok lagi macam mana kilang proses makanan ni. Jadi para penonton ni adalah antara orang yang pertama dapat lihat. Okay, ni adalah owner dia. Nama saya Azmir. Akak, Saya Puan Nur Haida. dan mereka adalah owner Adia Global Jadi apa yang ada kat sini? Apa yang istimewa kat sini? Anda kena tengok dan saksikan video ni sampai habis. Kita akan masuk ke dalam Kak. Bang Okey, kita akan masuk ke dalam. Waktu saya datang ni, kilang ni tidak ada production. Okey, kenapa? Sebab sewaktu saya masuk ke dalam kilang, tidak boleh ada production yang dibuat kerana kita menjaga dia punya kebersihan kebersihan. Jadi saya pun kena jaga SOP juga, SOP kilang dan sebagainya. Jadi hari ni kilang tutup lah. Jadi hari lain mereka akan buat balik production. Tapi saya tak dibenarkan ambil waktu production sebab ianya akan mengganggu kualiti produk tersebut. Jadi harap penonton faham. Mereka ni juga adalah sebenarnya pelopor awal untuk CRK, iaitu Chicken Rice Kiosk. Dan kemudian mereka juga telah membuka Adia Global ni untuk menghasilkan makanan-makanan yang disimpan secara retort secara retort. Dan produk ni sebenarnya adalah satu produk inovasi lah. Kita orang Islam tak banyak lagi produk makanan yang begini. Ada orang buat tapi tak banyak. Okey. Mungkin yang ada dekat luar sana macam sambal, macam yang biasa-biasa lah. Tapi nasi, contohnya nasi ayam merah tak ada lagi. Nasi yang rendang tak ada lagi. Jadi mereka adalah orang yang kita kata pelopor awal yang buat benda ni di Malaysia. Jadi lepas ni kalau kita kata nak makan rendang tu kalau dihantar ke mana saja, ke seluruh negara, tak basi. Hari ni kita dapat akses untuk kita melihat bagaimana makanan-makanan ni dihasilkan. Dibuat di kilang. Ini mesin dia lah kan. Okey. Sebelum kita nak retort ni kita kena masak. Betul. Okey. Macam mana proses masak tu? Okey, kita masak kat kitchen kita lah. Okey, ni kitchen Okey. Ini kalau proses di sini untuk yang Adia ni. Kalau dia ada kat sini lah. Di sini lah. Kita punya. Kalau orang luar dia nak bawa makanan dia untuk retort sahaja, boleh. Mana dia kena macam masak. mana orang kata makanan tu punya standard lah untuk supaya boleh di retort. Okey, biasanya orang yang nak retort ni dia tahu prosedur macam mana cara nak masak. Tapi biasanya dia akan datang bincang dengan kita dululah kalau dia nak masak sendiri, sebab kita akan bagi tahu dia teknik macam mana nak masak, macam mana nak seal, lepas seal nak hantar kita bila. Kita kena setting time lah. Okey. Dia tak boleh simply masak, lepas tu dia rasa nak datang, dia datang. Sebab kita kena ada timing. Kita ambil contoh macam kalau makanan yang baru dimasak, kita kita fillkan dalam retort pouch tu, sekurang-kurangnya 3 jam kena sampai dekat tempat retort kita ni lah. Kalau dia tak boleh sampai dalam tempoh 3 jam, mungkin dia kena bekukan dulu. Bekukan dulu, dan sampai di sini kita cairkan pula. Kita defrostkan dia. Selepas defrost baru kita retort. Dia tak boleh, orang kata apa, lepas kita packing,
kita simpan sehari 2 hari baru kita nak datang. Dia nanti kita takut nanti bakteria akan membiak. Okey, macam di sini, di sinilah tempat untuk memasak. Kita memasak, kita siapkan bahan semua di sinilah. Dia sangat-sangat sensitif. Kalau tersilap sikit, dia akan merosakkan semua. Ya, betul. Pasal kuman dia tu mudah merebak. Bakteria. Bakteria dia. Tinggalkan tangan kita ni pun, sebenarnya tangan kita ni penuh bakteria. Betul. Sebab tu kita kena sabun, Betul. kita kena pakai glove untuk buat kerja dalam ni lah. Betul. Dan bila time production, sebab tu kita tak benarkan orang masuk. Okey. Sebab kita akan tutup semua. Okey. Tutup semua. Salah sekali semua Sebab production tu habis Satu step salah, dia akan merosakkan semua. Jadi kita akan rugi pasal kita buat production sekali banyak. Kalau satu rosak, habis. Okey. Especially macam daging. Kalau kata daging pun, kalau supplier kita hantar, kena pastikan kalau daging tu daging beku, suhu dia paling tidak pun -8. Okey. Kita nak yang betul-betul beku bila sampai dekat tempat kita. Okey. Bukannya 0 darjah tu pun beku. Jadi kita kalau boleh kita nak sekurang-kurangnya -8. Jadi kalau penonton-penonton tengok bukan mudah untuk menghasilkan satu makanan yang untuk diritak kena jaga. Okey, ni semua hari ni tak ada production. Jadi tengok semua ni bersih dalam keadaan yang cukup bersih. Sampai ke nampak orang kata yang tu tempat apa? Cooker paste pun bersih semua bersih ni. Jadi bila kita beli sesuatu produk satu kita nak tahu tentang dia punya kualiti. Dan nombor 2 tu harga yang diletakkan tu bukanlah sebarangan harga setelah mengira segala kos yang telah pengusaha keluarkan. Jadi anda fikir sendiri, kalau kita dah ada semua benda ni, lepas tu kita buat dengan terbaik, berapakah harga yang sepatut kita letak pada satu makanan yang kita nak jual tu mestilah yang boleh dapat untung balik dah. Ini steamer untuk kita masak nasi. Okey, ni steamer masak nasi pun guna benda ni Kita pakai steamer untuk masak nasi. Lepas tu bukan beras biasa tak? Beras basmati. Beras basmati. Okey, nasi lemak beras basmati. Dan kita punya harga ni dia bergantung pada ikut pada pattern macam mana customer nak. Pengeluaran tu Kalau kata macam untuk kita hantar ke bangsa banjir, mungkin dia orang cuma perlukan nasi dengan lauk. Jadi kita akan pakai nasi dengan lauk, dah harga dia pun rendah lagi lah. Sebab mungkin dekat sana dia orang dah ada tempat untuk panaskan ke apa ke. Jadi kita ikut pada keperluan pelanggan. Jadi sebenarnya Idea Global ni dia juga adalah CRK Kita bawa jenama CRK. Bawa jenama CRK syarikat. Sebab kita ada satu. Nanti kita akan pergi ke CRK pula ni. Istimewa dia, ini adalah produk Muslim. Ya, betul. Dan ianya dilakukan 100% di sini. Ya, dan sudah tentulah ianya memang halal. Bersih kan. Ya. Dan dijaga kualiti dia. Kualiti memang kena jaga. Sebab tu kita kena support. Kita kena support. Sebab kalau lepas ni tak ada orang Islam yang mengeluarkan produk-produk macam ni, mana kita nak cari? Jadi kita kena support dulu kedai yang pertama. Cerita sikit. Kedai CRK yang pertama ni mulanya di Kampung Padang Balang di Sentul. Kuala Lumpur selama 2 tahun. Selepas 2 tahun kita berniaga kat situ, kita pindah balik ke Perlis. Tahun 2001 kita berniaga di Perlis, berniaga gerai makan. Dan kemudian pada tahun 2005 baru kita buka restoran. Restoran pertama kita di Boho Pulai. Gerai makan tu makna gerai biasa je lah. Gerai biasa. Gerai macam ni lah, gerai macam ni. Kios-kios macam ni lah. Kios-kios. Kita tumpang kedai orang. 2005 kita buka restoran yang pertama di Boho Pulai. Kalau siapa yang tahu, 2005 kita buka di sana. Kemudian daripada situlah ada yang kita buka di Mata Air, kita buka di Pekan Kanga,
Dan yang terkini yang kita masih lagi maintain kita punya outlet di bangunan Atik Mara di Jalan Raja Syed Ali. Ya. Itu yang masih kita maintain lah. Yang tu kalau orang Perlis dia tahulah Dan yang terkini yang baru tu? Yang terkini itu kita dah sekarang ni kita offer lisensi. Okey. Dan sekarang ni lisensi kita ada di Bandar Seri Cofield Sungai Buloh dan juga di Sarjana Utama Sungai Buloh. Okey. Bulan depan insya-Allah akan keluar satu lagi di Keramat, Kuala Di Lumpur. Keramat. Dalam bangunan UTC itu sendiri. Okey, dalam bangunan UC Datuk Keramat dekat dengan Keramat. stesen LRT. Dekat. Ni logo ni. Berapa lama dah bang? Logo ni dah masuk renewal kali kedua, dah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun dah kita pattern kan logo ni. Logo Jadi ni berpattern lah. Bukannya logo yang kita saja-saja bikin. Sebab tu dia ada, kita boleh letak R kat situ. Okey, Dah lepas tu registered. bila pula wujudnya Adia? Okey, Adia sebenarnya wujud seawal tahun 2018. 2018. Sebab apa wujudnya Adia? Okey, kita punya perancangan, kita nak mula franchisekan chicken rice. Jadi bila kita nak franchisekan chicken rice ni, kita perlukan paste makanan untuk support pengusaha chicken rice ni nantilah. Jadi kita wujudkan satu lagi syarikat untuk buat paste, asalnya untuk buat paste kepada CRK. Okey. Jadi dari situlah bila kita dah mula buat paste, kita nampak peluang untuk kita buat RTE, kita buat ready to cook. Jadi dalam masa yang sama, di samping kita buat paste untuk nasi ayam ni, kita buat sekali Untuk paste komersial. untuk komersial, dan juga kita buat paste yang untuk company-company lain. Okey. Mana business B2B lah. Okey. Kita ada 2-3 company yang kita supply. Okey. Kita supply paste saja untuk dia orang buat produk akhir lah. Okay, kita ambil contoh macam kita buat paste rendang. Okay, ada syarikat yang beli kita punya paste, dia keluarkan rendang ayam dan juga rendang daging atas jenama dia. Okey. Menggunakan paste kita. Okey. Mana kita special formulate untuk company tersebut lah dia lah. Ada tak nasi ayam yang di-retok juga? Setakat sekarang kita belum R&D lagi. Cuma nasi tu memang boleh di-retot. Cuma kita sekarang ni tengah R&D ayam tu. Ayam dia. Macam mana kita nak retot tapi ayam itu lembut macam kita makan fresh. Ya. Kita tak dapat lagi teknik dia. Kita masih lagi dalam proses R&D. Sebab Okey. sebelum ni yang kita buat, ayam dia tu jadi macam agak kering sikit. Jadi kita Dia tak berminyak-minyak basah tu dia sepatutnya dia kena basah-basah. So kita tengah mencari lagi formula. Okey, nak macam bagi mana nak bagi dia lembut rasa basah, rasa lembut dan tahan lama. Ni alat untuk memanggang Yang manual lah ni. Manual lah Kalau kita punya rotisserie so mahal sangat. Itu sampai Tapi alat ni dapat menjimatkan masa yang banyak tak? dia jimatkan masa satu hal. Dia dapat Kualiti. kualiti ayam. Kualiti ayam tu Sebab orang kalau makan tak sedap dia terus komplain kan. betul. Kita kena faham. Betul. Kita cuba buat yang terbaik lah. Oh, alat ni boleh buat ayam salai, itik salai kat ni Itik salad. Apa saja yang kita suka lah. Daging salad pun boleh. Ada orang yang buat daging. Ada. Dia panggang daging. Okey. Mana ini kita paste, kita masak di sini. Okay, kita masak. Yang ini boleh muat dalam 200 liter. Yang itu dia Kalau 150 liter. Ni kalau orang tanya, kenapa perlu yang benda-benda ni? Kenapa kita tak masak guna cara tradisional? Memang tak dapat Ini kalau anda tengok dalam video mungkin tak nampak, tapi dia besar Jadi kalau kita nak masak sesuatu resepi tu, rasa yang ni boleh berapa ratus pack boleh dapat ni? Berapa kilo? Ini 200 liter. 200 liter berapa banyak boleh dapat Dan kalau kita combine 3 ni bolehlah dapat dekat 500 kilo. 500 kilo. Jadi dapat menjimatkan banyak masa Jimat banyak masa. Kemudian kita masukkan dalam retok posh dia. Kita pakai mesin filling. Yang ni mesin filling ni Yang ni dia tak gerak, kita susah nak tunjuk lah. Yang ni mesin filling dia. Kita akan masuk dalam dia punya tu yang Dia punya bowl ni. Bowl Kalau ni macam ayam macam mana boleh lepas ni? okey. Ayam kita kena isi manual. Okey, ayam kena isi manual. Ini untuk tempat kita masukkan kuah. Okey, ni kuah sahaja. Okey. Bila kita buat lauk, dia ada lauk dia berapa gram, kuah dia berapa gram. Okey. Kita combine. Okey. Katalah kita ambil contoh, kita nak buat 280 gram. Mungkin kita punya lauk tu
70 gram. Okey. Balance dia 210 tu kuah lah. Dan kemudian kita seal lah dia. Yang ni seal Seal, seal tangan lah kita kali seal. Lepas seal, barulah kita pergi retort. Kalau kata kita tak steamkan dia, kita retort lah. Okey. Kalau yang jenis steam, kita akan steam. Tapi biasanya kebanyakan RTE ataupun ready to eat kita ni, kita terus pergi retort. Okey. Lepas retort, kita akan letak dekat kita punya bahagian incubator tu 7 hari. Letaknya selama sekurang-kurang 7 hari. Okey. Okey, untuk memastikan dia tidak tak floated, tak kembung. Mana kalau kata dia ada masalah, Dia akan kembung lah. selepas 3 hari dia akan jadi bantal. Lepas tu kalau seminggu mungkin dia akan pecah. Okey. Kalau dia dah terlampau tak mampat dia akan pecah lah. Okey, maknanya kalau yang jadi macam tu maknanya ada problem lah. Problem dan Maknanya sini kita nak tengok dululah dia kita punya nak tengok kualiti tu nak tengok dia jadi selepas seminggu dia jadi macam mana. Ni untuk order Shopee-nya ada juga Ini bahagian. Itu buat packaging kat sini. Kalau Shopee ni anda boleh serve nama ni Adia di Shopee. Paste Adia. Tengok-tengok apa saja makanan kita boleh retort. Dia tak sama. Dia ada proses dia lah. Dia ada proses. Dia kena tengok jenis-jenis lah. Kita nak buat yang macam mana. Macam lauk pun kita tengok lauk tu ada tulang ke, tak ada tulang ke. Ikan pun bukan semua jenis ikan. Ikan yang kita boleh retort macam ikan sardin, ikan tongkol tu sesuai lah. Jangan bubuh ikan temenung hancur. Dia ada jenis-jenis Dia ada jenis-jenis dia. Yang ikan yang sesuai lah. Lepas tu macam ayam pun kita boleh letak dada ayam. Yang nak bertulang pun boleh, tak bertulang pun boleh. Tapi ada teknik dia pula lah. Yang tak tulang macam mana, yang bertulang lain pula cara dia. Kalau yang daging, tengok daging apa, daging macam mana. Kalau macam apa yang di retort di sini? Okey, di sini untuk produk sendirilah. Kita retort kebanyak paste lah, paste makanan, dan juga kita ada buat meal ready to eat. Okey, RTE itulah kita panggil RTE. Maknanya kita retort nasi, nasi pula kita boleh retort nasi daripada beras basmati je. Kalau beras lain mungkin hancur. Kita pakai beras basmati je yang boleh di retort. Mana nasi tu tak hancur. Okey. Lepas tu lauk. Lauk macam dekat sini kita banyak buat rendang ayam, rendang daging, ayam masak merah, dan juga sambal bilis. Mana kita akan pairkan dengan nasi putih tadilah. Dan nasi putih tu pula kita ada dua. Satu nasi putih, satu nasi lemak basmati. Okey. Maknanya nasi lemak tu basmati jugalah. Basmati juga. Sebab kita nak pairkan dengan kita punya nasi lemak tadi tu. Nasi lemak. Jadi kita kena pakai yang sambal bilis tadilah, dengan pairing dia dengan nasi lemak lah. Sebab tu kita ada buat dua jenis, nasi putih dengan nasi lemak. Kita pairkan dengan kita punya lauk tadilah. Dan lauk-lauk yang macam nasi dengan lauk tu, bila kita dah retort, dia boleh tahan sehingga 2 tahun. Dia boleh tahan 2 tahun lah. Pada suhu bilik. Kita tak perlulah simpan dalam chiller ke ataupun freezer. Simpan pada suhu bilik pun dah memadai lah. Jangan tempat panas lah, tempat yang redup. Macam dalam store ke, itu sesuai lah. Untuk kita jadikan sebagai contoh food bank kita lah. Kita gunakan mungkin masa bencana. Itu kalau time bencana lah. Kalau time tak bencana, yang kita bawa pergi camping, pergi konvoi, dan juga orang yang nak pergi luar negara. Konon nak cari makanan halal ni kan agak terhad. Ada dekat luar negara, cuma harga dia mungkin tinggi sikit lah. Sebab tu kita ada satu version yang orang nak bawa pergi travelling lah ke luar negara. Waktu banjir ni ada orang guna kaedah ni untuk bagi bantuan makanan. Okey. Kebetulan bulan 12 ni kan Selangor lepas Kelang dilanda banjir. Jadi kita terima permintaan yang terlalu tinggi. Sebab sampai kita tak boleh berhenti production. Sebab permintaan tinggi untuk kita hantar ke pusat-pusat pemindahan. Sebab
makanan ni dia tak mudah basi sebab kita dah retot. Okay, sebab kita pun ada dengar sebelum ni ramai yang hantar makanan. Tapi kebanyakannya tak sempat diedarkan dah basi. Jadi kita makanan yang teknologi retot ni, yang ni paling sesuai semasa musim bencana macam ni. Okay, sebab kita di tempat-tempat pusat pemindahan hari tu pun tak ada tempat nak masak. Jadi memanglah ada bantuan orang memasak apa semua, tapi makanan retot ni lebih mudah lah untuk kita handle. Sebab dia tak perlu masak dan boleh makan terus. Cuma kalau nak lagi sedap, kita celurlah dalam air panas supaya dia ada rasa panas sikit. Itu yang mana makanan retot ni time bencana memang amat-amat diperlukan. Maknanya kalau kata kita punya posh tu lebih kurang katalah 200 gram. Okey. Mana kita boleh masuk sekali retot ni dalam 250 pack. Jadi charges yang kita charge untuk per circle ni lebih kurang RM200. Okey. Maknanya dia berbaloi lah kan tak? Dan kita pun tengok juga MOQ lah. Kalau kata lagi banyak mungkin kita akan reduce lagi lah. Sekali dengan pack tu lah. Tak, pack asing. Pack asing. Ini untuk servis. Servis tu lebih kurang dalam RM200. Lepas tu pack tu ikut saiz. Ikut saiz lah. Pack antara 35 sen ke 45 sen per ni. Yang packing tu lah. Yang servis yang kita bagi per circle, kalau 200 gram boleh masuk 250 pack, lebih kurang RM200 lah. Okey. Untuk maknanya dia cost efektif lah. Cost efektif. Antara produk-produk yang dikeluarkan oleh Adia banyak produk-produk dia. Kalau dah tengok separuh daripada, bukan separuh lah, ke semua produk-produk ni boleh juga didapati di Shopee kecuali nasi ayam lah kot nasi ayam kena dapatkan kat kedai ataupun Food Panda Itu eksklusif. nasi ayam kena makan dekat kedai ataupun order Food Panda. Tu dia. Package asas BIT ataupun Business Transformation, di mana CRK ni juga membuka peluang kepada lisensi untuk meniaga. Tu siapa yang berminat boleh kontak mereka. Jadi siapa yang nak dapatkan lisensi untuk jadi salah satu daripada ahli keluarga Chicken Rice Kiosk ni, ini saya tak tunjuk lah, ni tak payahlah. Ini contoh yang kita yang dah beroperasi lah, lisensi kita di Sarjana Utama dengan Bandar Seri Coffee. Ini yang lisensi yang dekat Perlis tu yang memang sendiri punya kan. Untuk ownernya. Jadi ini tak apa, nanti kalau ada masa kita akan pergi jugalah tengok kan. Ini konsep kios. Ini konsep kios sebab kita nak reducekan modal untuk orang yang nak mula berniaga. Alright. Tapi boleh makan di kedai jugalah Ni ada kedai. Ada kedai dia tumpang di restoran. Okey, di tumpang di restoran. Ni dia buat food court. So kita ambil salah satu tu untuk lisensi kita. Siapa yang berminat boleh kontak Adia Global dia. Dalam video saya selalu orang tanya kalau kita buat video tu berapa harga produk-produk yang dijual ni. Jadi kita akan tanya sendiri pada owner berapa harga-harga yang dijual di pasaran. Bukan harga ejen tau, harga yang dijual di pasaran. Untuk harga ejen anda kena call Adia Global sendiri dan tanya pada mereka produk-produk yang Adia keluarkan dan harga dia. Okey, kita tengok Okey, macam contoh okey, kita ada rendang ayam, rendang daging, ayam masak merah bersama dengan nasi putih basmati. Okey, untuk travel pack macam ni kita jual dengan harga di pasaran RM17.90. Okey, saya tengok tu ada rendang ayam ni. Ada juga rendang ayam dekat situ. Apa beza dia? Okey. Yang ini adalah paste sahaja. Okey, itu adalah paste sahaja. Paste ni kita jual dalam harga RM8.90. Okey. Okey, ini untuk apa? Especially family lah. Family dia nak memasak, dia nak memudahkan cara masak sebab dia perlu sediakan ayam je. Kemudian tuang paste ni gaul dan masak. Kalau nak bawa pergi piknik pun boleh.
Ini memudahkan lah. Dan untuk paste rendang ni, kita ada pula yang packaging setengah kilo, 500 gram. Okey. Ini biasanya kita akan keluarkan masa musim-musim perayaan. Ya, time raya puasa ataupun time raya haji, kita ada special untuk 500 gram sebab permintaan akan tinggi di time hari raya. Jadi kita akan keluarkan yang setengah kilo lah. Okey. Okey, jadi yang tu makna dia yang banyak-banyak ni. Yang ni adalah paste Paste. paste. Yang ni adalah paste. Tapi yang saya rasa memang mudah sebab saya dah guna banyak produk-produk ni macam ayam masak merah, lepas tu perapan serbaguna tu, lepas tu rendang. Memang mudah Ini kalau di outlet CRK yang kita makan nasi air rempah tu, inilah paste dia. Nasi air rempah yang kita makan di CRK, kita ini memang paste daripada restoran kita. Okey. Kita pack kan. Memang yang tu pun digunakan untuk buat nasi ayam CRK tu Nasi ayam rempah CRK menggunakan paste yang inilah. Okey. Jadi memang semua yang kita jual ni yang berada dalam kita punya outlet di CRK. Okey. Jadi yang macam ni pula produk ready to eat Yang ini adalah ready to eat. Okey. Sebab dia ada nasi dengan lauk. Mak dia yang ni tak perlu masak lah. Yang ni Tak tu boleh perlu terus masak. makan lah. Mana daging pun dah ada dalam ni. Daging ada, nasi Okey. ada. Dan biasanya dia akan packing dia kurang macam ni lah. Okey. Ini kita ambil contoh. Ni dia punya nasi dan ni dia punya lauk. Okey. Jadi cara dia nak, kalau kata kita nak lebih sedap, kita celurlah dalam air panas. Okey. Lebih kurang dalam 6 minit, 8 minit. Agak dia dah rasa panas, kita ambil, koyak, tuang atas pinggan. Begitu jugalah nasi pun kita celur. Okey. Kalau kata kita nak guna microwave, pastikan kita koyak. Kita Okey. koyak, kita tuang dalam pinggan, kita guna microwave lah. Jangan bubuh yang ni seketul, bahaya. Betul. Nanti dia boleh terbakar. Pasal Betul. ini adalah aluminium. Ya, betul. Okay? Jadi kena berhati-hati juga, kena pesan dekat anak-anak especially. Okay, Ini kalau cukup mudah. Kalau macam ni apa beza harga setiap satu ni yang ready to eat ni? Yang ini pack travel ni dia ada heat patch, ada pemanas dalam ni. Mana kita akan bekalkan pemanas, kita cuma perlu tambahkan air dan dia akan memanaskan. RM17.90. Yang ni sama? Sama. Ni sama. Yang ni kecuali yang nasi lemak bilis RM13.90. RM13.90. Yang tak ada heat pad dalam RM10.90. RM10.90. Ni nasi lemak bukan nasi lemak biasa Nasi Ni nasi lemak basmati Basmati. Kita pakai Basmati. Makan banyak pun tak apa pasal dia kanji kurang. Okey. Lepas tu yang untuk yang ni? Okey, yang ni macam paste. Paste kita jual RM8.90. Okey, untuk yang saiz besar? Untuk yang saiz besar ni, okey macam ini kita jual dalam RM17. RM17. Alhamdulillah, bila kita mendapat sambutan yang bagus daripada pelanggan-pelanggan, kita pun meneruskan dengan membuat pengeluaran paste-paste masakan dan juga sekarang meal ready to eat. Makanan sedia untuk dimakanlah. Okey, jadi kita nak memberitahu kepada orang-orang di luar sana yang kita ada mengeluarkan pelbagai menu-menu masakan yang kata sangat memudahkan. Contoh yang produk terbaru kita ni adalah nasi lemak, di mana dalam ni kita dah ada nasi basmati dan juga sambal bilis. Sesuai untuk mereka yang nak membawa pack travel ni ke mana-mana. Ada yang bawa pergi umrah, ada yang juga yang bawa pergi bercuti ke tepi-tepi air terjun ke semua, tepi laut kan. Okey, jadi mudah, kita tak ada orang kata nak tercari-cari makanan, jadi kita ada simpanan kita sendiri. Ini salah satu daripada produk-produk yang dikeluarkan oleh Adia ni. Ini adalah nasi lemak Jadi bagaimana nak mendapatkan produk-produk ni? Okey. Okey, untuk mendapatkan produk Adia ni, terutamanya macam nasi lemak, rendang, apa semua tu, boleh dapatkan di Shopee. Kita boleh contact kita direct, dan juga sedikit masa lagi kami akan menjual di hypermarket dan juga di Halal Mart. Kalau tuan-tuan berada di Perlis, boleh dapatkan terus di outlet Chicken Rice Kiosk kita di Kanga. Dekat situ kita ada letak sedikit stok untuk tuan-tuan, puan-puan membeli dekat sana. Okay. Dan selain daripada itu, jangan lupa singgah kita punya outlet Chicken Rice Kiosk.
terutama sekali di Kanga, di Akid Mara, Jalan Raja Said Alwi, dan juga kepada mereka yang berada sekitar Lembah Kelang ni ataupun berada sekitar Sungai Buloh, kita ada satu outlet di restoran Ariana, Chicken Rice Kiosk di restoran Ariana yang ada food court tu. Kita boleh menjamu selera kat situ. Selain pada tu, kita ada satu lagi di Sarjana Utama 3 di Sungai Buloh. Kita boleh beli dekat outlet tersebut lah. Dan insyaAllah bulan depan kita ada lagi 2 outlet yang akan dibuka menerusi kita punya lisensi. Sebab Chicken Rice Kiosk menawarkan peluang untuk orang ramai ataupun siapa-siapa yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan dalam pengkhususan nasi ayam ni, dan kami sedia untuk membantu anda semua. Okey, sebelum balik ni owner ada bagi sedikit daripada hati dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Tino yang datang dan buat gambaran dekat sini. Ini adalah hati yang sangat cinta hati dan Alia Global. Dia nasi lemak sambal bilis. Nanti kita akan cuba ni Ini produk terbaru dari kami ya. Ini produk terbaru. Dia punya kotak ni pun desain dia memang mantap. Terima kasih. Okey, terima kasih juga.